Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja saya pegang pedang ni. Saya bagi tahu benda ni benda yang benar. Terpulang kepada korang nak dengar, rasa perlu ambil, rasa tak nak pulang. Tapi faham baik-baik apa yang saya katakan. Oh, lupa. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Baik. Sebenarnya di Malaysia ini perbincangan ulama dah bagi tahu, baik parlimen, lebih-lebih ni Asia dan Nusantara, Malaysia, Indonesia, untuk turun ke anak ni supaya bagi tahu saya ni Ahmad. Jadi faham baik-baik . Kalau kata sekalipun arahan, sekalipun lah katakan arahan. Arahan ini pedang Adnan. Ali Budi Bambu Said iaitu Adnan. Sajalah saya ni buka sikit kan. Faham baik-baik apa yang saya cakap. Macam ni elok. Macam ni lah. Macam ni. Macam ni kan. Macam ni lah. Faham baik-baik apa saya katakan. Lebih-lebih kepada adik-beradik keluarga. Sebab tu ada sesetengah makcik saya, walaupun dia arahan daripada kerajaan pemerintah, kena faham baik-baik apa saya ni siapa. Saya bukan tinggi diri, tapi saya Ahmad. Ahmad ni Nabi. Faham tak? Katakan arahan daripada pemerintah, suruh tinggi suara daripada saya, tak boleh ikut. Okey. Pertama, ini apa yang saya teliti lah. Terang-terang pembincangan ulama, lebih-lebih di Asia, turun dekat anak. Turun dekat anak ni pula, saya ni memang atuk saya, Adnan ni buat saya ni memang buat betul-betul. Terjadinya saya Ahmad ni. Jadi kadang-kadang mungkin saya ataupun aku teliti korang tinggi suara kat aku ke apa ke, sebab korang rasa itu arahan daripada pemerintah. Aku dah declare yang aku ni Ahmad. Ahmad ni bukan aku nak tinggi diri, tapi inilah cerita dia. Ahmad ni Nabi, Prophet 20, Nabi yang ke-20, benar-benar berhak ke atas Islam dan iman. Ini saya bagi tahu. Kalau korang ikut, korang tahu aku dah, soal korang tahu tak tahu, pasti korang dapat tangkap. Sedikit pun mesti korang dapat tangkap. Yang dia ni, betul perbincangan ulama turun ke anak. Sekian. Dan saya bagi pihak berkuasa untuk buat siasatan, tempoh hari lah. Pada saya okey. Sebab ada sebab-sebab. Ada lah. Sebab saya tahu diri saya kan. Baik, katakan kalau korang tinggi suara, korang cakap kerek, korang tahu tak korang yang bercakap ni dengan siapa? Faham tak? Dan saya kata saya teliti balik yang Nabi Muhammad SAW, junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW ada kategori abang saya. Jangan main-main. Itu saya bagi semalam. Perbezaan perbuatan yang ibarat orang Islam dengan bukan orang Islam.
Itu saya bagi contoh hukum. Siapa kita untuk menghukum orang yang bukan Islam itu, agama mereka tidak bertujuan. Soal betul tak betul itu bukan urusan kita. Dah sekarang ni Allah jadikan saya ni kepercayaan agama lain daripada diri saya. Bermaksud agama lain betul tak? Soal betul tak betul kita tak boleh nak menghukum. Soal dia sekarang ni, apa yang statement saya katakan masih agama lain bertujuan. Sebab tu Allah Maha besar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha merancang, Allah Maha segalanya, Maha melihat, Maha mendengar. Faham tak? Saya bukan nak jadi ustaz, saya bagi tahu. Jadi kalau bagi orang Islam lah lebih-lebih kan, adik-beradik ataupun siapa, korang ikut cakap kononnya pemerintah. Sebab apa? Pemerintah nanti blok duit, blok kerja apa, projek apa semua. Bermaksud inilah fitnah Dajjal, Mahdi. Sebab nampak, siapa yang tak ikut dia tentang. Tapi apa salah kalau semuanya berpegang, ya Syafiq ni Ahmad, apa salah mempertahankan? Apa yang aku buat benda tak betul? Saya bagi tahu apa-apa segala, Admin file, ketum, saya mudah berjangkit. Permulaan mereka bagi ni untuk suruh lakukan sejenis, tapi situ Allah pelihara. Allah pelihara gua Habib. Kalau tak percaya, tanya orang-orang terdahulu ataupun daripada tanah Arab. Turun sampai ke Adnan. Adnan apa yang segala hukum tak boleh buat, dia buat. Boleh. Kalau mengaji kenal diri memang boleh. Tapi bila sampai turn saya ni, Allah berikan berhak kat Islam dan iman, tapi berjangkit ni sangat kuat. Korang tak tahu. Dia cakap spesies lain. Faham tak? Itu sebab Allah berikan pada diri saya ni boleh buat, boleh lakukan. Saya tak, simple lah saya bagi tahu. Okey. Korang tahu aku ni turun-turun. Majoriti tahu aku ni yang turun daripada atuk turun ke mak, mak turun ke aku. Dan kebetulan pula acuan aku ni daripada satu. Mak tu mak kategori akak, mak saya tu umi lah. Atuk saya tu kategori atuk dan ayah. Bagi yang tak tahu siapa, tak apa. Bagi yang tahu sekarang ni, saya berkata, saya bercakap. Jadi kalau korang tinggi suara dengan aku, kau faham tak? Pertama saya cakap saya tak berasa seperti diri saya ni sebab Nabi tu. Salah satunya sebab saya tahu umur saya 27 kan. Tapi saya tak tahu Nabi apa kan. Tapi korang faham tak? Dia Perdana Menteri, dia agung, dia apa sekalipun, Nabi ni apa? Khalifah. Khalifah ni sama ada di Malaysia, sama ada di Zimbabwe, di Thailand, ataupun dunia. Khalifah ni utusan. Utusan ni merangkumi apa? Dunia, babe. Dan Allah letakkan pula kepercayaan agama lain ada pada diri aku ataupun saya. Jadi bagi korang yang ikut arahan Mahathir ni lah, kan, so tentang aku, Mahathir ni tak betul. Pasal apa korang tak tentang Mahathir? Dah kalau kata Mahathir ni betul, saya cabar Mahathir angkat sumpah dengan saya. Berkata-kata benar. Dia tahu apa sebab corona, dia tahu apa sebab tsunami, dia tahu apa sebab banjir Puting Beliung, dia tahu segalalah. Hujan. Dan logik akal, dia tak ada kahwin dengan mak saya. Saya permulaan ingat gambar pertukaran, gambar tahun 1987 tu dengan gambar baru-baru ni, saya ada ni. Saya yakin yang teknikal daripada luar negara memang punya bukti yang segalanya lah. Sebab saya teliti, saya ingat balik, ya, pemantauan tu yang saya cakap negara Kuwait, Raja dan Perdana Menteri Kuwait, saya sangat-sangat berterima kasih kerana sudi pandang saya. Sebab Malaysia, saya bukan nak kutuk Malaysia, pemikiran terlalu kolot. Faham tak? Bila Allah jadikan Nabi Muhammad SAW itu penuh dengan akhlak mulia, faham tak? Korang faham tak? Jadi
bila semua orang Islam, ini saya bagi contoh, bila semua orang Islam ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, sangat besar pahala, bagus. Tapi pandangan kita orang Islam pada orang lain, contoh saya bagi tahu, arak kita tak boleh minum, babi kita tak boleh makan. Bagi orang Islam, babi boleh makan ataupun tidak? Saya tanya betul-betul. Babi boleh makan. Halal. Siapa yang cakap babi haram? Haram ni apabila kita manusia bagi beragama Islam makan babi tanpa ada sebab, itu jatuh hukum haram. Babi nak makan suka hati dia lah. Dia babi. Dia nak makan. Habis dia tak makan macam mana? Itu orang panggil penggunaan bahasa nahu. Salah satunya. Faham tak? Saya bagi contoh. Baitullah, rumah Allah. Adakah rumah itu rumah Allah? Adakah rumah itu Allah? Adakah Allah itu rumah? Baju aku. Adakah baju itu aku? Adakah aku itu baju? Dalam bahasa Malaysia, tata bahasa. Tapi bahasa Malaysia juga sebenarnya tidak mencukupi. Saya beritahu, saya bukan nak menghina. Tak. Saya cakap terus terang, bahasa Indonesia lebih mencukupi. Misal kata kita cakap, kita nak pergi memancing, ada betul kita nak pergi memancing ataupun menjoran? Ataupun kita nak pergi pancing? Jadi, kalau kata kita ni pergi pancing, apa nama benda tu pula? Benda yang tu joran. Okey, joran. Jadi kita cakap apa? Pergi menjoran. Habis kalau nama tu joran, faham tak? Itu apa yang saya teliti. Kalau saya silap, saya mohon maaf lah. Tapi cuma ejaan Indonesia, A, ba, A, B. Kita A, B, C, D, E, F, G. Dia A, ba, C, ca ke benda tak kan? Kalau K dia ka. Kan? Itu saya confuse juga dengan ejaan Kuwait. Sama ada Kuwait ataupun Kuwait. Kuwait. Sebab ada setengah lagu yang dipasang lagu Kuwait disebutkan. Tapi mungkin itu bahasa pasar. Boleh jadi. Kan? Ialah macam bahasa kita. Saya. Ejaan sebenar saya. Tapi kita cakap kita saya. Bahasa pasar kita aku apa? Kadang-kadang gua. Sama juga kau. Engkau ataupun kau. Itu penggunaan bahasa. Okey. Apa tadi saya cakap? Saya pun dah macam ustaz pula. Tak, ni contoh saya bagi tahu. Berkenaan kalau orang suruh serang saya dah bagi tahu saya Ahmad, Nabi ke-20. Wa'imah kau sekalipun, siapa pun, awak-awak, anda-anda semua, penjawat awam, pihak berkuasa, Perdana Menteri, sekarang ni, siapa yang nombor satu? Kalau ikut di dalam dunia ni. Dan apa yang Raja Kuwait tu buat, betul. Itu beliau faham Quran. Dan salah satunya tok nenek moyang saya daripada Arab. Ya, bila korang tinggi suara, korang bercakap macam ni kat aku kan. Kalau aku, katakanlah kalau aku tumbuk muka korang, tak syok kan? Bila aku maki, korang terasa, korang touching. Aku kenal diri aku. Cukup je lah aku cakap macam tu.
Kalau orang tak suka perkara sesuatu buruk orang buat kat kita, kenapa kita perlu buat dekat orang? Begitu juga arahan. Lebih-lebih lagi, aku ni Ahmad. Wak Iman sekali Perdana Menteri sekalipun, sekarang ni saya dah declare saya Ahmad. Kalau kata benda ni saya tipu, mustahil seluruh dunia campur tangan. Yang terkuat sekali daripada negara Arab Saudi, negara jiran Indonesia dan juga Kuwait, negara terkaya dan juga orang yang terkaya. Tapi keyakinan lah, itu keyakinan masing-masing kan. Terpulang, wallahu alam. Saya hanya boleh tegur itu je lah. Sebab mungkin korang akan fikir itu arahan. Tapi korang kena faham, bila kata saya ni Ahmad ni, diri saya dengan pencipta lain. Apa yang terpasal perbincangan ulama, ikut. Bahkan saya bukan Nabi Muhammad kan, atuk saya pun bukan Nabi Muhammad kan. Kenapa perbincangan ulama dan orang-orang terdahulu ikut perbuatan sekali dan ikut benda hukum tak boleh? Pertama, bagi tahu diri. Kedua, darah yang ada pada tubuh ni. Ketiga, ada sebab-sebab kepercayaan agama lain daripada diri. Jadi kalau korang cakap carrot dengan aku cakap carrot, salah apa? Tapi itu tak apalah bagi orang Malaysia. Bagi saya sangat-sangat merayu, terutama sekali pada 3 negara yang saya sebut tu. Negara Arab Saudi, negara Indonesia, negara jiran. Negara Arab Saudi, raja dan presiden, juga presiden Indonesia, negara Indonesia, juga presiden negara Kuwait dan raja Kuwait. Saya sangat-sangat mengharapkan untuk tarik saya keluar daripada Malaysia. Soal seketika ataupun selamanya, itu nombor 2. Saya berfikiran, saya apa yang saya teliti, pemimpin-pemimpin luar daripada Malaysia dah tahu benda ni lama. Berkenaan Mahathir ni mengaku yang dia ayah saya. Faham tak? Sebelum pemerintahan tu lagi dia dah mengaku. Kalau tengok video-video dia lama balik. Sebab dia berpegang kepada ayat tu lah kan? Itu saya bagi tahu. Kenapa dia tak ambil ayat yang summun bukmun umyun fahum la yarji'un, aw kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa baraq. Contoh kan. Tapi sekarang ni dia tak ada kena-mena dengan saya. Apa hak dia? Itu pasal saya cakap seluruh dunia boleh sue. Tapi dia tak ceritakan kat dalam Malaysia. Parlimen pula dia pusing. Pilihan yang saya ada dan saya juga mahukan, bantulah saya, tolonglah saya merayu untuk, terutama tak apalah saya sebut negara yang paling terkaya iaitu Kuwait. Bukan saya tak pandang negara Indonesia. Bukan saya tak pandang negara Arab Saudi. Tak. Ada sebab-sebab saya tersendiri. Saya minta bantuan daripada unit-unit negara Indonesia, unit-unit khas lah, iaitu arahan daripada Presiden Indonesia Pak Jokowi, juga unit-unit khas daripada Arab Saudi, arahan daripada Presiden dan juga Raja Arab Saudi, untuk ambil saya, juga unit-unit khas daripada Kuwait dan arahan daripada Presiden dan Raja Kuwait, unit-unit khas, untuk ambil saya, bawa saya ke Kuwait. Saya mahu ke Kuwait. Kalau Perdana Menteri dan Raja Kuwait sudi terima saya untuk duduk sementara ataupun selamanya, itu nombor 2 punya cerita.
tolonglah percepatkan. Saya merayu. Keadaan saya darurat. Ini saya ada nak pinjam. Saya ada cakap dengan kawan saya tadi tau. Kawan saya ni polis. Dia cakap dia bantu saya lah kewangan kan. Taklah banyak pun. Tak sampai 100. Tak sampai 50 pun. Senyap. Sebab Mahathir tahu pemikiran. Aku tak tipu babe. Mahathir tahu pemikiran dan boleh dengar hati orang. Mahathir soal dia nak buat perhubungan dengan negara mana sekalipun, saya bagi tahu terus terang lah, saya cakap. Aku Ahmad benar-benar berhak kata Islam dan iman. Kau buat perhubungan dengan negara yang bukan Islam sekalipun tak jadi masalah. Perhubungan baik. Siapa pun. Dengan Israel sekalipun kau nak buat perhubungan baik. Perhubungan. Bermaksud bisnes apa-apa. Boleh. Buatlah. Tapi bila kau campur adukkan agama tu, tak boleh. Campur adukkan agama ni bermaksud kan banyak sekarang video-video klip. Bila orang nak ambil sumbangan beras, orang kena sembah, colok. Saya tak menghina agama Buddha, Hindu. Tapi itu tak boleh bagi orang Islam. Kalau aku kata boleh bagi diri aku, hanya diri aku. Sebab kepercayaan yang Allah berikan, kepercayaan agama-agama lain ada pada diri aku. Saya bagi lagi satu contoh. Selain daripada berkenaan buat sejenis ni. Perhubungan sejenis. Katakan saya nak buat tatu. Boleh. Itu pasal perbincangan ulama' daripada terdahulu. Dan ulama' ni semuanya keturunan Ahlul Bait. Keturunan yang solid perbincangan ni. Sebab dah sampai peredaran zaman aku ni. Bagi diri aku kalau aku nak buat dan kepercayaan agama lain ada pada diri aku ni, boleh. Yelah contoh kalau kita tahu di dunia memang orang Islam. Orang kata majoriti Islam. Soal kuat tak kuat nombor 2 lah, tak apalah. Tapi faham tak? Orang Islam kan bila nampak orang yang betul-betul yang tak faham agama lah, kan diorang menghukum. Apa ni seksi, apa ni begini, minum arak begini. Habis arak bagi agama bukan Islam, boleh. Begitu juga babi. Kita nak cakap apa? Agama doang, kepercayaan doang. Sebab tu Allah ciptakan diri saya ni, kepercayaan agama lain daripada diri saya, tapi Allah berikan title Nabi. Berhak kata Islam dan iman. Faham tak? Ke masih tak faham lagi? Saya cakap kalau saya nak buat tatu, boleh. Boleh. Tapi ibarat beginilah. Kalau kita nak pergi semayang jemaah, ada patut kita pakai seluar pendek. Ataupun kita nak solat, ada patut kita pakai kain saja, tutup pusat, baju tak pakai. Adab kan? Jadi kalau saya nak buat tatu, boleh. Sebab kepercayaan agama lain daripada diri saya. Tapi di mana saya nak buat itu? Ada betul, ada di muka. Di muka nampak. Sebab kepercayaan orang Islam ada pada diri saya. Sebab Allah letakkan saya ni berhak kata Islam dan iman. Jadi situ juga kita kena ambil kira. Agama lain kena pasti, wajib kena hormati. Kalau katakan saya nak buat dekat peha contoh, tertutup, boleh. Berkenaan perhubungan adik-beradik ni, itu dulu perbincangan ulama untuk dapatkan baka. Sekarang ni saya cakap saya hanya kenal diri saya. Saya teliti Kuwait, negara Kuwait dan presiden dan raja yang dulu tu sangat tahu diri saya, spesies saya. Sebab ini peredaran zaman. Faham tak? Jadi tu je lah kepada korang yang saya dah cakap. Aku dah cakap yang aku ni Ahmad, Nabi yang ke-20.
Wallahi wabillahi watallahi, aku Ahmad Nabi yang ke-20 original. I'm original Prophet 20, benar-benar berhak ke atas Islam dan iman. Dah lebih beberapa kali aku begitu. Kalau korang kata aku disesat ke apa, terpulang. Tapi kalau dah terlampau lebih sangat tahap tu, aku pun tak boleh tahan. Cuma saya mengharapkan, sekali lagi saya ulang, tolonglah ambil saya keluar daripada Malaysia. Soal seketika ataupun selamanya, itu nombor 2. Saya merayu lebih-lebih daripada negara Arab Saudi, negara Indonesia dan juga negara Kuwait. Presiden dan Raja Arab Saudi, Presiden negara Indonesia, juga Presiden dan Raja negara Kuwait. Dan saya diri sendiri, saya berasa nak ke Kuwait. Saya tak tahu kenapa. Sebab saya tengok ada satu benda pelik yang berkenaan Kuwait dengan diri saya. Faham tak? Jadi saya mengharapkan salah 3 negara. Tapi tolonglah ambil saya keluar daripada masalah ini, keluar daripada Malaysia ini. Soal seketika ataupun selamanya, itu nombor 2. Saya memang rakyat Malaysia, tapi saya Ahmad Nabi yang ke-20. Ke mana-mana saya pergi, saya tetap boleh pergi. Nabi ni merangkumi dunia, khalifah, memimpin dunia. Dan berkenaan individu yang saya katakan, saya Latin tu juga saya tak bergurau. Saya cakap apa? Saya ulang sekali lagi, saya mengharapkan bantuan. Saya dah tak tahu nak cakap apa dah. Ambillah saya, tolonglah. Hantarlah unit-unit khas ke apa kan, untuk ambil saya keluar daripada Malaysia. Dan tarik saya keluar daripada masalah saya ini. Wallahi wabillahi watallahi, moga Allah yang dapat balas jasa kalian, memberkati kehidupan kalian berterusan. Saya sekarang ni keadaan kewangan saya sangat-sangat teruk. Bantulah saya lebih-lebih daripada negara Kuwait, negara Arab Saudi, negara Indonesia. Tolonglah hantar unit-unit khas untuk ambil saya secepatnya mungkin, untuk saya bagi fikiran saya tenang, bagi saya punya ni. Pemerintahan zalim ni bukan sehari dua saya kena, bertahun-tahun. Tapi sebab saya bertahan, sebab arwah umi saya ni tak ada siapa, kan, saya tak mampu nak jaga. Bukan kata saya pergi saya tinggalkan adik-beradik, tapi salah satu sebab, ada sebab-sebab saya tersendiri. Allah tetapkan cerita saya begini, dan semua saya minta bantulah saya untuk tarik keluar daripada Malaysia dan daripada masalah ini. Dan saya beritahu berkenaan makmal ni, sekali lagi saya ulang, saya bukan nak tinggi diri, bukan apa. Kalau aku berurusan dengan seorang individu, ni saya beritahu dekat orang Malaysia, bukan PDRM, dekat orang Malaysia. Sebab apa? Takut PDRM tengok teknikal apa semua kan. Kalau orang ramai datang himpit saya tak tahu. Tahu kan amount saya ada berapa, ambil berapa. Atas sebab saya berjangkit. Diorang himpit saya pun, macam mana saya nak tahu diorang deal berapa banyak pun. Selagi akta tak boleh bagi diri, bagi ni, ya sudah. Cuma bagi diri saya katakan apa, saya minta atau boleh bicara sebab saya Ahmad. Ahmad ni apa? Nabi. Kalau Nabi korang tak reti nak respect, aku tak tahulah. Nabi juga aku minta kau respect sebab aku mudah berjangkit. I'm original Prophet 20. Saya Ahmad Nabi yang ke-20, benar-benar berhak ke atas Islam dan iman. Mahdi kat luar negara semua dah cerita dah. Semua luar negara dah tahu yang sepatutnya saya akan jadi Perdana Menteri kat Malaysia.
Sebab tu dia nak bawa aku ni duduk rumah dia. Dia duduk rumah Perdana Menteri kan. Ha. Ya, bagi siapa yang ikut Mahathir, korang nak ikut terpulang. Tapi bila korang bercakap kasar ke apa ke, korang tak nak berurusan apa pun apalah, MFI ke apa dengan aku, terpulang. Saya beritahu pada pihak berkuasa, apa yang saya nak berurusan ke apa ke, saya akan WhatsApp. Dan saya tak, kebanyakan saya tak ada ubah-ubah orang kan. Itu je. Kalau sekalipun saya ubah pun, tahu kan amount saya berapa. Jadi saya berurusan kan, saya bekerjasama dengan pihak PDRM kan, berkenaan apa. Mula takapan tu semua. Jadi sekarang cakap lagu Lagam Pak Dogo. Kalau aku sampai korang pas jadikan bukti di Malaysia, di luar, ikan tak dapat, umpan pula hilang. Tanya sama Hud, kisah saya lah tu. Itu je lah, panjang sangat kan. Kalau lagi saya buat lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalipun arahan siapa, bila aku dah cakap aku ni Nabi, soal korang percaya tak percaya, study. Takkan 4-5 bulan, 2-3 bulan pun korang tak boleh nak, aku dah buat still video macam ni, korang tak boleh tangkap lagi. Korang cakap aku sesat. Korang tahu tak raut wajah Ahmad Nabi ke-20 ni macam mana? Ciri-ciri dia macam mana? Apa ada tanda-tanda pada badan, tubuh, mata, kening dia? Itu juga perlu kalau siasatan. Apatah lagi saya katakan, saya salah satu karomah. Siapa yang turunkan? Siapa yang jadikan? Allah. La haula wala quwwata illa. Saya tak tahu. Saya tak tahu sekarang ni. Sekarang ni saya nampak mungkin pihak berkuasa 80% dah nampak yang Mahathir ni tak betul kan. Tapi sebab taat pada pemerintah, sudah. Allah memberkati Ahmad dalam kehidupan berterusan. Bagi korang yang tinggi suara, yang cakap kasar dengan aku ke itu ke ini ke, korang percaya tak percaya walaupun itu arahan, korang takut pada diri korang apa, faham tak? Berbalik. Itu saya bagi contoh. Saya ada semalam saya bagi tahu kan. Bermaksud apa yang rahmat Allah, barulah kau dapat keampunan. Orang selalu sembahyang kerja apa? Syurga. Dosa, pahala. Orang yang syirik menduakan Tuhan, apa yang lagi dia boleh buat? Taubat, kalau dia buat, diterima ataupun tidak, itu bukan daripada rahmat Allah. Apatah lagi aku ni Ahmad utusan. Aku dah macam penceramah bebas dah. Itu ialah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengharapkan sangat-sangat bantulah saya untuk ambil saya daripada Malaysia ini, tarik saya soal seketika, tarik saya daripada masalah ini dan daripada keluar daripada Malaysia. Soal seketika ataupun selamanya, saya berfikiran itu perancangan kedua. Lebih-lebih daripada negara Arab Saudi, negara Indonesia, negara Kuwait. Tapi terutamanya kenapa saya mention negara Kuwait, sebab ada sebab-sebab saya tersendiri. Ada sebab-sebab saya tersendiri yang saya teliti negara Kuwait. Mungkin tok nenek moyang saya betul-betul memang daripada entah-entah raja yang Kuwait yang dulu tu pun ada kena-mengena dengan saya. Entah-entah yang sekarang ni pun ada kena-mengena. Kalau ada, mampuslah Mahathir. Sebab antal lazi sumi tafsir Quran ni, nama aku tertulis dalam Quran. Kuwait ni bahasa Quran. Apa yang saya teliti? Arab Saudi, kita kan biasa cakap bahasa Quran, bahasa Arab. Ya.
Arab wahidun satu, isnani dua, salah satu tiga, arba'atun empat. Bahasa Quran, bahasa Arab Saudi. Wahidun, wahid. Saya pun tak boleh ingat dah. Dia ada beza sikit. Jangan main-main. Dan Kuwait nombor satu negara terkaya. Kena fikir Mahathir. Saya cakap Mahathir, kan aku sambal aku rampas jadikan bukti ni bermaksud bukan di dalam Malaysia. Dalam Malaysia ni saya beritahu berkenaan makmal je. Itu cukup. Cukup lah. Bukan cukup apa sebab ni YouTube. Selebihnya, kau politikan aku itu, kau politikan aku ini, kau cakap aku ini, kau fitnah aku itu, kau ini, kau... Dan berkenaan Datuk Seri Najib, bila Datuk Seri Najib boleh bebas? Saya nak tahu juga. Betul, tak nak bebaskan Datuk Seri Najib. Terpulang. Mahathir, saya cakap pada Mahathir, terpulang. Kau tak nak bebaskan Datuk Seri Najib atas sebab apa? Soal kenakalan lain. Saya betul saya bagi contoh PDRM. Walaupun PDRM ni penjawat awam. Tapi kalau dia nak berhibur, boleh. Tapi itu saya cakap pandai-pandai diri sendiri. Sebab kena tahu diri lah. Kau PDRM. Kau pegawai. Contoh, PDRM nak pergi masas. Masas tahu kan? Kita tahu masas ni apa kan? Kalau PDRM pergi masas, salah apa? Masas betul. Salah apa? Masas tak betul, itu dialah kena fikir otak. Sebab tu manusia ni Allah dah beri akal fikiran. Dan dia pula ada baik, ada ikrar kan? PDRM jawab awam semua ada ikrar kan? Kau jawab. Allah maha melihat, maha mengetahui, maha segalanya. Lebih pula Allah letakkan ni aku ni Ahmad, Nabi yang ke-20, benar-benar berhak kata Islam dan iman. Baik, masih ada di dunia. Jangan main-main. Orang ni tak tahu agama ke ataupun bodoh ke ataupun bukan kategori bodoh, bukan kategori jahil. Tapi Mahathir ni kategori mempersendakan agama. Saya bagi tahu, kau buat perhubungan baik dengan negara mana? China. Aku tak ban negara China. Tapi apa sebab? Apa sebab? Sekalipun kau nak buat perhubungan baik dengan negara Israel, bagi diri saya tak larang, melainkan ada betul-betul sebab yang saya diri sendiri tahu, ada bukti yang kukuh. Tapi kenapa China? Saya bukan ban agama-agama lain dan saya juga bukan rasis. Tapi kenapa China? Ada betul Proton Datuk Seri Najib jual pada negara China? Punya bukti. Tahu tak? Saya dah bagi beza dah. Apa itu info, apa itu bukti, apa itu Saya bagi contoh. Kan itu hari saya cakap. Katakan ini ganja. Baik. Ganja ni sekarang besar dia begini. Ini apa semua kan. Ini contoh saya bagi. Dah katakan ganja ni ada di makmal lah. Ataupun apa tu orang panggil? Tapi ganja timbang semua kira kan. Okey, contoh. Okey, dia bawakan satu kertas print. Print saja melambangkan ganja ni. Ada betul itu boleh dijadikan bukti? Bukti ni apa didikan saya ada? Tangkapan, contoh kalau kita dapat pedang. Saya
koleksi pedang kat rumah saya semua berbeza. Berbeza-beza. Bermaksud jadual tak, akta juga tak ni. Dan saya Ahmad Nabi ke-20. Melainkan aku ada senjata api. Senjata api juga boleh lah saya berfikiran. Sebab aku Ahmad Nabi. Allah beri aku buat apa yang aku boleh buat. Kenapa manusia tak boleh beri? Itu pasal Allah berikan aku akal, fikiran dan berhak kata Islam dan iman. Habis, kalau aku ada senjata api, takkan aku nak tembak kepala orang. Senang-senang. Tapi saya still juga ikut kan. Contoh, kalau tangkap, boleh tangkap ada parang begini. Apa yang saya faham, bukti, polis lah. Yang akan, PDRM lah yang akan buat siasatan, cari apa semua untuk bawa ke mahkamah. Itu saya petikai kan. Kenapa? Mahkamah punya orang akan lebih tinggi sangat. Apa bukti yang orang cari? Sekadar bila I.O. pergi, puan, kami minta untuk direndahkan rayuannya kerana mak dia sakit ni semua. Itu je. Pangkat lain. Pangkat kalau lawyer tu betul ada pangkat yang tinggi, pastilah PDRM kena menghormati juga. Tapi tak semua lawyer ataupun DPP sekalipun, mana dia dapat fakta kes? Ini apa didikan yang saya ada? Itu je lah, aku dah macam penceramah bebas dah kan. Tapi itulah, bantulah. Pertama berkenaan Datuk Seri Najib. Juga saya minta pemimpin-pemimpin seluruh dunia, lebih-lebih daripada kerajaan Arab Saudi, negara Arab Saudi, negara Indonesia, juga negara Kuwait, berkenaan Datuk Seri Najib, dan terutama sekali berkenaan saya ni, tolonglah ambil saya, bawa keluar daripada Malaysia ini, daripada masalah ini. Kemudian barulah nombor 2 punya perancangan, sama ada saya still terus ataupun macam mana. Itu je lah rasanya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab saya sangat-sangat mengharapkan kalau boleh secepat-cepatnya lah. Sangat-sangat saya mengharapkan. Tapi saya yakin daripada negara Kuwait, Arab Saudi, negara Indonesia, unit-unit mereka cukup-cukup terlatih. Bukan saya kata Malaysia tidak terlatih. Tapi bila kata kes begini, Malaysia kena rendah diri. Babe, dengar saya cakap. Aku tak memperlekehkan sistem yang ada pada Malaysia. Tapi sistem Malaysia, apa didikan yang saya ada, tidak juga mencukupi. Tapi bukan kata kita ni tak ada pertahanan yang bagus. Tapi, faham tak? Menurut biar berakal, mengikut biar pintar. Tarik rambut dalam tepung, rambut dapat tepung tak berselerak, itu lain. Pukul ular pakai buluh, ular mati, buluh tak pecah, itu lain. Itu dengan musuh. Menurut biar berakal, mengikut biar pintar, itu lain. Itu untuk smoothkan keadaan. Faham tak? Saya tak cakapkan penjawat awam dekat Malaysia, tentera dekat Malaysia juga punya latihan komando, ada apa semua. Tapi ada disebabkan penipuan yang aku ni Ahmad original boleh berperang. Hancur negara. Kan ku sambal, ku rampas, jadikan bukti. Kalau aku tak ada, ini memang saya minta untuk saya ambil. Ambillah saya. Supaya bukan saya nak tunjuk kepada Malaysia. Maksud bukan saya nak tunjuk kepada penjawat awam, tentera, bomber, Jepam. Oh, Syafiq tak ada begini. Tak.
Itu yang ku sambal, ku rampas jadikan bukti bahawasanya penjawat awam, polis, PDRM tengok sebenar-benarnya. Orang pandang Malaysia ni ada betul sebab Mahathir ataupun sebab aku. Aku ni pula sebab spesies lain. Spesies lain ni, Ahlul Bait aku ni Muttalib. Dan saya Ahmad. Ahmad ni Nabi yang ke-20. Dan kepercayaan yang Allah berikan agama-agama lain pada diri aku juga ada. Pasti seluruh dunia jaga. Bukan aku kata Malaysia takut. Habis, kau nak suruh hancur semua. Saya dibesarkan dengan PDRM. Kebanyakan penjawat awam. Saya bukan kata PDRM penjawat awam kita takut. Tapi ada juga yang tidak mencukupi. Itu cukup untuk saya bagi tahu. Saya bagi hint, saya cakap teknikal tu kan. Saya tak sepatutnya cakap, tapi saya cakap je lah. Apa didikan teknikal yang saya ada dekat Malaysia? Kita boleh hack kan? Tapi, boleh tak kita hack? Itu je lah. Tapi bukan kata itu kita lemah situ. Mungkin kita ada kelebihan benda lain. Tetapi kita nak smoothkan keadaan. Daripada diambil oleh orang yang tidak berguna. Tol sini Bukit Kayu Hitam berapa ratus? Dia buat tal tu pakai apa? Emas ke? Tak boleh habiskan tol, tak boleh habiskan cukai, tak boleh buat zero cukai, buatlah rendah. Salah apa? Sebab apa aset negara yang ada? Bermaksud selain daripada minyak, emas, itu memang Allah berikan. Itu juga diorang simpan. Nasib value emas tu harga dunia. Itu juga tak ada dicampur-campur. Timah, getah, sawit. Fikir tak? Babe, rakyat negara saya beritahu ini untuk dunia. Negara ni untuk semua orang, untuk rakyat, babe. Walaupun orang tu penagih dadah ke apa ke. Jangan main-main. Bukannya senang nak jadi orang. Saya tak cakap saya bagus, tapi bila kata Allah letakkan saya ni Ahmad, benar-benar berhak kata Islam dan iman, memang saya kena buat. Kalau tidak, saya pun kena. Walaupun saya boleh buat apa segala saya nak buat. Tapi bila kata Allah nak tarik, bila-bila boleh. Tapi bila kata Allah berikan tu, pasti ada sebab. Apa Allah silap? Ini orang Malaysia. Not all lah, but half lah. Lebih-lebih Mahathir ni, itu je lah, panjang sangat dah kan. Saya bagi tahu kalau ada unit-unit khas untuk ambil saya daripada negara mana-mana, daripada negara yang lebih-lebih saya sebut, Kuwait, Arab Saudi, Indonesia, jangan ada kekerasan. Bermaksud relax. Itu kan maksud saya, ku sambal ku rampas jadikan bukti. Untuk apa kita nak berperang? Disebabkan satu malawang suntuk tu je. Apa yang kita mahukan? Bukti. Saya tak tipu. Orang pandang Malaysia ni daripada atuk saya. Sebab keturunan tu daripada Muttalib. Sama dengan junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya Ahmad, Nabi yang ke-20. Memanglah aku begini. Allah tetapkan aku begini. Macam inilah aku. Bila aku cakap aku kena Helminify, dah orang fikir aku ini. Aku berjangkit, babe. Pasal cakap kajilah spesies aku kalau aku berjangkit ni macam mana. Itu je lah. Dan tiada siapa boleh halang saya untuk saya keluar daripada Malaysia, bahkan masuk. Dari siapa? Sebab nanti korang akan faham.
Apa itu tabik sikit jaleh dan ku sambal ku rampas jadikan bukti. Tapi saya cakap, saya dibesarkan dengan penjawat awam, dikelilingi dengan penjawat awam, majoritinya PDRM. Jangan buat malu. Bermaksud jangan buat malu ni, bukan malu kita kalah. Jangan buat malu disebabkan kita memihakkan kepada orang yang tak betul. Kita bertungku lumus ni. Semua pun orang boleh berperang. Ambil senapang, tembak, cak leher orang, tikam sana tikam sini. Tapi kalau di tempat tak benar, apa hasil? Dan terkait pula dengan negara Indonesia, jiran. Nusantara juga kan, Asia juga kan. Terkait sekarang ni dengan negara siapa? Arab Saudi. Islam, babe. Mekah di mana? Terkait nombor satu negara terkaya ni, negara Kuwait. Bahasa Kuwait tu saja bahasa Quran. Korang fikir sendiri apa aku cakap ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.